Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perancangan dalam dasar awam. Perancangan, kita kena tahu dia ni merupakan peringkat awal dalam proses pembentukan dasar awam. Tidak kira apa jua bentuknya, sama ada dalam bentuk polisi, program, rancangan, undang-undang dan sebagainya. Ini disebabkan dasar awam mencerminkan nilai dan aspirasi kerajaan dalam menyelesaikan masalah dan halangan yang dihadapi serta menyahut kehendak orang awam. Tambah lagi, dalam dunia semakin kompleks dan makin mencabar ni, pelbagai masalah akan timbul sama ada yang berupa sosial ataupun ekonomi. Tambah pula dengan adanya kehendak orang ramai yang pelbagai itu tidak terbatas, tetapi sumber yang ada adalah terhad. Maka satu perancangan yang matang diperlukan supaya segala masalah itu dapat diatasi dengan teratur, baik, tersusun dan sempurna. Sebelum pengubah dasar memulakan sesuatu proses perancangan adalah lebih baik untuk memahami terlebih dahulu tentang maksud perancangan itu sendiri. Terdapat pelbagai bentuk penerangan mengenai maksud perancangan. Untuk tujuan kita faham, saya akan utarakan 3 definisi di sini ya. Yang pertama dari Torado. Torado ni definisikan maksud perancangan ni sebagai satu tindakan yang diambil secara sedar, teratur dan berterusan untuk memilih alternatif yang terbaik atau yang sedia ada bagi mencapai matlamat tertentu. Manakala menurut perspektif negara kita, ini memang spesifik dalam konteks negara Malaysia. Ia merupakan perancangan ni adalah merupakan suatu usaha untuk menyediakan cara untuk suatu tempoh di masa depan bagi mencapai sesuatu matlamat seperti terkandung dalam sesuatu dasar awam. Menurut Sondang, pada tahun 1981, menurut Sondang pada tahun 1981, dia definisi perancangannya sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal yang akan dilaksanakan di masa depan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan definisi yang dijelaskan, kita boleh buat kesimpulan perancangan ni merupakan satu ikhtiar untuk menjamin agar sesuatu aktiviti itu mencapai kejayaan yang dimaksudkan. Aktiviti-aktiviti ini pula dilakukan oleh manusia melalui perbincangan, perundingan dan perhitungan untuk membuat persediaan yang lengkap untuk mencapai matlamat pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai satu proses kerana perancangan ada satu tindakan pemilihan yang terbaik daripada berbagai alternatif. Perancangan ini juga dianggap sebagai fungsi pengurusan kerana pengurus menjadikan perancangan sebagai satu panduan ataupun pedoman dalam segala aktiviti untuk mencapai keputusan organisasi. Perancangan juga dianggap sebagai keputusan kerana digunakan untuk mencapai keputusan dengan membuat unjuran ke satu masa yang akan datang. Berdasarkan pendapat tersebut, maka jelaslah bahawa perancangan boleh dianggap sebagai satu proses, fungsi dan suatu keputusan. Dengan definisi yang jelaskan mengenai perancangan, maka kita sedar bahawa aktiviti perancangan tidak dapat dihindarkan dalam mana-mana aspek proses dasar awam. Secara umumnya, kepentingan perancangan dalam dasar awam boleh disimpulkan atas sebab-sebab yang berikut. Yang pertama adalah untuk membetulkan kesilapan yang terdahulu. Kedua, memperbaiki operasi dari hari ke hari, menjimatkan masa, wang, tenaga, manusia dalam operasi, membentuk kaki tangan kerajaan yang memahami akan tugas dan tanggungjawab mereka, membentuk rancangan kerja bagi tiap bahagian agar bekerja dengan harmoni dan berkesan, mengasaskan rancangan kerja bagi pekerja agar bekerja dengan sistematik, mengasaskan kelicinan pengawasan terhadap rancangan kerja, mengasaskan belanjawan dan keperluan modal bagi masa depan, mengenal pasti keperluan tenaga manusia serta cara untuk memajukan mereka, menyediakan pertambahan tenaga manusia serta cara untuk memajukan mereka, menyediakan pertambahan tenaga manusia mengikut cara yang sistematik, dapat membuat unjuran ke masa depan termasuk jangka waktunya. Perancangan itu mengandungi tujuan dan matlamat ditetapkan sebelumnya. Seterusnya, ini dapat digunakan sebagai kayu pengukur atau tujuan penilaian setelah rancangan dilaksanakan. Dapat menetapkan cara pencapaian termasuk strategi, peraturan, standard, prosedur dan organisasi yang berkaitan dengan matlamat perancangan itu, membawa kejayaan yang lebih baik di atas usaha pembangunan dasar awam.
Pendek kata, dengan adanya perancangan, maka usaha-usaha yang hendak dilakukan dapat dibuat unjuran dan ramalan serta strategi dan pelaksanaannya akan menjadi jelas. Cara pencapaiannya juga telah diterangkan dan perhitungan juga dibuat dari segi dana, sumber manusia yang diambil kira dalam usaha mengatasi masalah yang dihadapi. Kenyataannya boleh digambarkan dalam gambar rajah sekarang ni yang saya tunjukkan dalam slides ni. So, ini menggambarkan proses perancangan, penyelesaian melalui perancangan. Secara umumnya, berkaitan perancangan dengan penggubalan suatu dasar atau program boleh dirumuskan dalam berbagai cara. Untuk tujuan kefahaman, kita akan tengoklah 5 bentuk proses atau perkaitan antara dasar dan perancangan. Salah satu daripada proses perancangan ialah bentuk proses di gambar jail yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi, kalau kita tengok gambar rajah ini, rancangan dasar ialah satu persetujuan terhadap prosedur yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara untuk mencapai hasilnya. Manakala rancangan program pula adalah mengenai penetapan terhadap satu set perkhidmatan atau aktiviti yang harus dilaksanakan mengikut satu set prosedur yang dibentuk untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, proses perancangan juga boleh dilihat sebagai satu hubungan cara dan kaedah. Contoh aliran perangkat proses perancangan rasional ialah seperti dalam gambar rajah B. Ini gambar rajah B. Penjelasan dia, kalau tengok gambar rajah ni, peringkat 1, 2 dan 3 merupakan hubungan tiga segi yang menunjukkan bahawa mana-mana peringkat ini boleh mendahului proses perancangan. Juga, secara keseluruhannya, peringkat-peringkat ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Ini menggambarkan fleksibiliti perancangan serta prosesnya yang berulang dan berterusan. Yang ketiga adalah proses perancangan juga boleh mencari jalan penyelesaiannya dengan menggunakan teknik ilmiah. Prosesnya seperti yang saya tulis di sini lah. Itu pertama, mengetahui hakikat masalah. Pemimpin atasan harus mengetahui mengapa perancangan itu susun. Jika hakikat suatu masalah diketahui, bererti separuh masalah telah pun diselesaikan. Yang kedua, mengumpul data. Mengumpul data seperti fakta yang berhubung dengan tujuan dasar yang hendak dicapai, maklumat daripada unit organisasi atau jabatan yang paling rendah hingga ke peringkat yang paling atas sekali. Yang ketiga, menganalisis data. Data hanya bermakna apabila data tersebut diterjemahkan sedemikian rupa hingga dapat membantu pengubah dasar dan mencapai kehendak dasar. Penentuan terhadap beberapa alternatif. Keputusan analisis data akan tunjukkan beberapa alternatif yang optimum dalam menyelesaikan suatu masalah awam. Pengubah harus mempertimbangkan kebaikan dan kekurangan alternatif dalam usaha mencari alternatif yang terbaik ataupun optimum. Yang kelima, pemilihan alternatif yang kelihatan paling optimal dari alternatif yang ada. Hasil pemikiran dan analisis yang matang terhadap setiap alternatif, dia memungkinkan penggubal memilih alternatif yang paling optimum. Perkataan optimum ini digunakan dan bukan terbaik kerana setiap alternatif yang ada adalah baik. Cuma pilihan optimum dapat mencapai maklumat dasar dengan memenuhi paling banyak syarat yang dikehendaki oleh dasar. Yang keenam merupakan pelaksanaan. Dia melaksanakan aktiviti seperti dirancangkanlah. Dan yang terakhir sekali, penilaian hasil. Suatu perancangan telah dinilai dan jika positif ia akan dilaksanakan oleh editor, penggubal ataupun pentadbir. Proses yang keempat adalah penggubal dasar harus juga memikirkan proses rancangan dasar sebagai satu rangkaian soalan yang perlu dijawab dengan memuaskan. Soalannya di sini apa, di mana, bila, bagaimana, siapa, mengapa. Dengan berusaha menjawab kesemua soalan yang diutarakan itu dengan cara memuaskan, maka ini dapat membantu dalam melancarkan proses perancangan sesuatu dasar. Proses perancangan juga boleh lihat dalam bentuk satu hierarki seperti dalam gambar rajah C yang saya tunjukkan dalam slide ini sekarang. Tujuan yang merangkumi tujuan, objektif, strategi, program dan tugasan. Sekarang kita akan mengupas mengenai aktor ataupun pemegang taruh yang dalam proses perancangan ni. Jadi, aktor utama dalam perancangan ialah pembuat keputusan yang mempunyai autoriti untuk meluluskan dasar atau cadangan semasa dan perkembangannya ataupun dalam bentuk akhirnya. Umumnya, perancangan operasi adalah berkaitan dengan hal menentukan prosedur dalam melaksanakan alternatif.
Ia dilakukan oleh mereka yang berada dalam hierarki yang lebih rendah dalam organisasi atau yang paling hampir sekali dengan proses pelaksanaan rancangan. Perancangan strategik dasar itu sendiri dilakukan oleh eksekutif yang lebih tinggi tarafnya, biasanya ketua formal organisasi itu. Kalau macam kita tengok kat Malaysia, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa tertentu dalam menentukan haluan dasar kerajaan, khasnya dari aspek agama Islam, adat resam serta hal-hal yang bersangkut paut dengan perlembagaan. Lazimnya di peringkat persekutuan, Perdana Menteri menjadi aktor utama. Ahli-ahli politik, ahli perundangan macam di peringkat persekutuan negeri dan daerah, eksekutif dan ketua bagi agensi pentadbiran negara memegang peranan penting sebagai pembuat dasar. Sekarang kita akan melihat kepada jenis-jenis perancangan. Overall, rancangan ini boleh dibagi kepada beberapa jenis bergantung kepada masa, skop dan strategi tindakan. Antaranya ialah klasifikasi perancangan dari segi masa. Di sini faktor jangka masa mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perancangan dalam 3 aspek. Pertama, jangka masa diperlukan untuk melahirkan perancangan yang berkesan. Kedua, masa yang diperlukan apabila hendak mengumpul data, mengkaji angkubah dan memilih alternatif. Ketiga, jumlah masa yang berlainan bagi setiap peringkat pentadbiran. Setiap perancangan mempunyai klasifikasi yang berbeza. Kalau ikutkan, 1 tahun ke bawah adalah perancangan jangka pendek, 2 hingga 5 tahun ialah perancangan pertengahan dan perancangan jangka panjang ialah 5 tahun ke atas. Kalau kita ikut pendapat Aziz, rancangan jangka pendek hanya meliputi tempoh selama 5 tahun, manakala ikut Jafar, rancangan jangka panjang ialah mengambil masa 20 tahun, sementara rancangan jangka pendek ialah 5 tahun dan tahunan. Selalunya sesuatu dasar kerjaan biasanya tentukan tempoh dan mana objektif dasar itu perlu dicapai. Tahap jangka masa dalam perancangan boleh dibagi bertiga, iaitu macam yang dalam slide ni, jangka masa pendek, jangka masa pertengahan, jangka masa panjang. Jadi kita pakai yang ni ya. Jangka masa pendek adalah masa depan yang ditakdirkan sebagai tahun kalender depan atau tahun belanjawan akan datang. Contohnya belanjawan negara. Yang kedua adalah jangka masa pertengahan. Ia merupakan tempoh masa lebih 1 tahun ke 5 tahun. Yang ke masa panjang, dia merangkumi satu tempoh masa yang dapat mempengaruhi pembangunan negara dalam masa 15, 20 atau lebih pada itu. Contohnya dasar ekonomi baru. Namun di Malaysia, perancangan yang sering digunakan adalah berbentuk jangka panjang dan jangka pendek. Sebelum itu, rancangan-rancangan di Malaysia seperti rancangan Malaysia hinggalah ke-11 ke 12 sekarang ni dan wawasan 2020 semuanya menekankan kepada perancangan berdasarkan masa. Contoh rancangan panjang, contohnya dasar ekonomi baru, rancangan-rancangan pembangunan pertanian semacam rancangan Felda, Risda, rancangan buku hijau, rancangan perairan seperti rancangan perairan muda sepertinya. Contoh perancangan jangka pendek macam ni lah, pelan belanjawan dibentangkan setiap tahun. So, apa perbezaan antara rancangan jangka panjang dan rancangan jangka pendek? Ia ada 7 perbezaan. Yang pertama adalah matlamat dan masa, kedua adalah kos, ketiga skop, keempat proses penggumbalan, kelima pengurusan, keenam risiko dan ketujuh penilaian. Ini kita akan tengok satu-satu. Untuk komponen yang pertama, matlamat dan masa, kita harus faham bahawa rancangan jangka panjang merupakan penerusan daripada rancangan jangka pendek. Seterusnya, rancangan jangka panjang itu terdiri daripada beberapa rancangan jangka pendek. Kebiasaannya, perancangan jangka panjang akan menggariskan objektif dan maklumat yang ingin capai pada masa akan datang. Jadi, untuk mencapai maklumat perancangan jangka panjang, maka pelbagai perancangan jangka pendek akan dibentuk untuk mencapai maklumat perancang jangka panjang ini. Macam saya bagi contoh, dasar ekonomi baru ialah rancangan jangka panjang, yang mana rancangan 5 tahun Malaysia adalah lebih berupa rancangan jangka pertengahan atau rancangan jangka pendek yang program dan aktiviti yang terkandung dalamnya adalah selaras dengan maklumat jangka panjang dasar ekonomi baru. Iaitu apa dia? Program ni, aktiviti ni dia fokuskan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun masyarakat. Contoh kedua, Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Malaysia ini juga merupakan satu lagi contoh rancangan jangka pendek yang selaras dengan maklumat jangka panjang negara, iaitu dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Sekarang kita tengok pada komponen kedua, iaitu kos. Rancangan jangka panjang, kita tengok biasanya dia libatkan banyak angkubah atau faktor dalam tempoh masa yang lebih panjang.
Dia seringkali mengandungi satu seri program dan projek yang berterusan dalam menjayakan rancangan jangka panjang itu. Dengan itu, sudah pasti ia menelan, rancangan jangka panjang ini menelan belanja yang jauh lebih tinggi berbanding dengan rancangan jangka pendek. Contoh dalam dasar pertanian negara. Pelbagai projek telah dibuat bagi tempoh yang tertentu iaitu kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh, projek pemberian baja subsidi hanya diberi berdasarkan pada musim penanaman serta kos yang dikira adalah berdasarkan setahun sekali je dia kos atau semusim penanaman. Manakala kos yang terlibat dalam jangka panjang adalah merangkumi segala perbelanjaan yang diperuntukkan untuk menjayakan perancangan keseluruhan dasar pertanian negara tersebut. Dengan demikian, kos jangka pendek adalah sebahagian kecil daripada kos jangka panjang. Sekarang kita lihat kepada komponen ketiga iaitu skop. Perancangan jangka panjang biasanya bersifat makro dan rancangan jangka pendek pula bersifat mikro. Perancangan jangka pendek adalah berbentuk operasional dan jangka panjang adalah berbentuk dasar-dasar undang-undang konsep yang lebih meluas. Contohnya, dasar ekonomi baru yang merupakan rancangan jangka panjang bukan sahaja dia menyentuh rancangan dasar ekonomi baru ini bukan sahaja menyentuh aspek ekonomi tapi juga politik dan sosial. Manakala rancangan jangka pendek melibatkan segolongan masyarakat sahaja. Misalnya, skim pengangguran siswazah dilancarkan oleh JPA pada pertengahan tahun 80-an dulu, zaman dulu di Malaysia, adalah untuk bantu graduan yang tak mempunyai pekerjaan dan seperti inilah. Okay. Sekarang kita tengok komponen keempat iaitu proses penggubalan. Dalam proses membentuk rancangan jangka panjang biasanya melibatkan pegawai di peringkat kementerian dan majlis ekonomi negara. Manakala rancangan jangka pendek akan dikesan dan dibentuk oleh kerajaan negeri atau unit perancangan ekonomi negara, UPEN. Dengan kata lain, perancangan jangka pendek dalam sektor awam dibuat di peringkat daerah atau negeri. Manakala perancangan jangka panjang akan digubal serta diluluskan oleh kabinet dan dilaksanakan di peringkat pusat dan persekutuan. Contohnya, setiap kerajaan negeri akan mendirikan kertas projek pembangunan tahunan negeri untuk diluluskan oleh unit perancang ekonomi sebelum ia diakui sebagai rancangan 5 tahun negara. Ini bermakna dalam rancangan jangka panjang ini ia digubal oleh pihak atasan. Pihak atasan ni kebiasaannya terdiri daripada golongan ahli politik yang mentadbir negara seperti macam contoh dia wakil rakyat, ahli parlimen, esko, menteri. Mereka ini akan melihat sesuatu rancangan secara objektif dan seterusnya akan mengkaji dan menilainya sebelum rancangan ini diambil kira sebagai satu dasar kerajaan. Sekarang kita akan pergi pada komponen yang kelima iaitu pengurusan. Perancangan jangka panjang berbentuk strategik dan perancangan jangka pendek berbentuk operasional. Itu saja. Jadi yang kita tengok komponen yang keenam iaitu risiko. Perancangan jangka panjang ni dihadapi darjah risiko ketidakpastian yang lebih tinggi terhadap pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Sebaliknya, perancangan jangka pendek akan menghadapi risiko ketidakpastian yang jauh lebih rendah daripada rancangan jangka pendek. Ini disebabkan semakin panjang masa yang digunakan untuk mencapai maklumat yang telah ditetapkan, semakin tinggi darjah kebolehubahan rancangan tersebut. Semakin pendek masa yang digunakan, maka rancangan ini akan melihat pula struktur dan strategi adalah lebih tetap. Selain itu, dalam perancangan jangka panjang, terdapat banyak faktor luaran, faktor limpahan if I might say, jika kalau kita bandingkan dengan jangka pendek. Antara contoh-contoh dia adalah seperti bahan yang digunakan mungkin berubah dari segi teknologinya dan berbentuk baru. Tenaga yang mungkin mengalami perubahan dari segi jenis, pembiayaan, funding, permintaan dan penawaran, pola komunikasi, pengangkutan, pucuk permintaan yang mungkin berubah yang boleh memberikan penekanan yang berbeza pada sesuatu dasar. Ekonomi negara sama ada stabil atau mundur dan sebagainya. Contohnya adalah seperti bahan yang digunakan mungkin berubah dari segi teknologi ini berbentuk baru. Tenaga yang mungkin mengalami perubahan dari segi jenis, pembiayaan, permintaan dan penawaran, pola komunikasi, pengangkutan, pucuk permintaan yang mungkin berubah yang boleh memberikan penekanan yang berbeza pada suatu dasar
ekonomi negara sama ada stabil atau mundur sebagainya. Sebaliknya, bagi rancangan jangka pendek, faktor luaran dan faktor sampingan adalah jauh lebih mudah dikawal dan dilaksanakan. Sekarang kita tengok perbezaan yang terakhir merupakan penilaian. Penilaian ni dilakukan pada kadar segera. Maknanya, rancangan jangka pendek akan dapat memberi keputusan atau hasil rancangan dalam kadar yang agak segera. Ini disebabkan sebaik sahaja tamat tempoh sesuatu perancangan tersebut, penilaian akan segera dibuat bagi menentukan keberkesanan rancangan tersebut. Sebaliknya, bagi rancangan jangka panjang seperti dasar ekonomi baru, kita kalau macam kita tengah buat DEB atau dalam peringkat pertengahan, macam contohnya DEB ni dalam 20 tahun kita baru peringkat ke-15 tahun kan, tahun ke-15 kan, contohnya kita masih belum dapat menilai atau mengukur kerjaannya, tapi sekadar menganggarkannya saja. Setelah 5 tahun, setelah tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15, ini dapat, penganggaran ni dapat dibuat dan dapat dilihat dari segi pencapaian objektif dasar ekonomi baru itu sendiri untuk membasmi kemiskinan. Objektif ni memang of course lah belum dapat dicapai sepenuhnya. Tapi kita dapat membuat kesimpulan bahawa masalah ini tidak dapat dikurangkan dengan adanya aktiviti dan program di bawah dasar tersebut. Jadi secara kesimpulannya, perancangan yang baik bukanlah hasil daripada akal fikiran pemimpin politik ataupun ahli perniagaan semata-mata, tapi haruslah mengambil kira suara dan aspirasi orang ramai. Hal yang penting kerana kesilapan perancangan pada hari ini mungkin membawa kemudaratan pada masa akan datang. Oleh yang demikian, dalam pembentukan sesuatu dasar, perancangan bukan semata-mata untuk tujuan merancang, tetapi bagi menjaga kebajikan masyarakat secara umum. Sekian sahaja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat berjaya.